saya nak memperkenalkan isu pertama kita hari ini, dan saya rasa dah tular dan semua dah dengar dan semua dah tahu bahawa Perikatan Nasional telah mengadakan mesyuarat khas mereka di bangunan PAS Pusat Kuala Lumpur, dan akhirnya telah sahlah bahawa pengerusi Perikatan Nasional yang baru, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri IR Dr. Samsuri bin Mokhtar, yang merupakan naib presiden kepada PAS, tapi sekarang ini dinobatkan dan dipilih secara sebulat suara oleh ahli-ahli komponen Parti Perikatan Nasional sebagai pengerusi baru mereka. Dan pada waktu yang sama, posisi timbalan pengerusi kepada Perikatan Nasional dikatakan diisi oleh Tan Sri Muhyiddin Haji Yassin. Ada juga perbincangan berikutnya yang saya rasa akan diadakan dalam Majlis Perikatan Nasional dan juga mungkin dalam Majlis Presiden Perikatan Nasional untuk isu-isu selanjutnya. Antara lainnya tentang pemilihan siapakah yang akan jadi ketua pembangkang di Dewan Rakyat nanti bagi Perikatan Nasional. Saya menyambut baik keputusan ini kerana akhirnya selama ini kemelut yang menghantui Perikatan Nasional adalah siapakah yang akan menggantikan tempat Tan Sri Muhyiddin Haji Yassin yang telah meletakkan jawatan dan mengundurkan diri sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Dan ramai nama-nama yang dikatakan ditimbulkan akan menjadi pengerusi Perikatan Nasional, tapi antara favourite, antara front runner, antara nama yang disebut-sebut tidak lain tidak bukan seperti mana yang telah dilantik hari ini secara sebulat suara, iaitu Dr. Sam. Okey, isunya pada saya adalah mudah. Memang perlu ada seorang pemimpin yang perlu memimpin gabungan yang dilabelkan sebagai pembangkang. Pembangkang ni pelbagai. Dia ada NGO yang tak setuju dengan kerajaan, dia ada rakyat biasa yang mungkin kritik kerajaan, dia juga ada parti-parti politik yang tidak bersama dengan kerajaan. Itu semua dilabelkan sebagai pembangkang. Tetapi secara hakiki dan secara tepatnya adalah pembangkang yang paling utama adalah pembangkang yang mempunyai kerusi paling banyak di dalam Dewan Rakyat, kerana mereka lah menjadi blok pembangkang. Dan kita tahu daripada parti-parti yang berada dalam blok pembangkang tersebut, yang memegang kerusi dan jumlah kerusi paling banyak dan jumlah posisi paling banyak sebagai pembangkang di Dewan Rakyat adalah Parti PAS. Dan saya percaya itu mungkin menjadi antara sebab utama ahli-ahli komponen Perikatan Nasional yang terdiri daripada PAS, Bersatu, Gerakan dan MIPP membuat keputusan tersebut. Walau apa pun mereka telah buat keputusan, dan kita di luar ini perlu hormati keputusan tersebut, kerana itu keputusan yang dilakukan oleh mereka secara berkelompok, secara dalam satu nada yang sama. Dan saya difahamkan meeting pun tak lama, mungkin 30 hingga 45 minit keputusan telah dibuat, dan kita raikan keputusan tersebut. Ramai sebenarnya yang memberi komen-komen yang positif, ramai sebenarnya memberi respon-respon yang positif kepada development atau perkembangan terbaru ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa perlu ada pembangkang yang kuat? Perlu ada pembangkang yang kuat kerana kerajaan hari ini adalah kerajaan yang perlu diuji oleh pembangkang yang kuat, dan itu merupakan satu perkara yang biasa dalam demokrasi berparlimen. Dalam demokrasi berparlimen, kerajaan tidak boleh kelihatan seolah-olah tidak dicabar langsung. Maka perlulah ada cabaran, dan of course wujudlah pembangkang itu dalam sistem demokrasi berparlimen tersebut. Now, apakah sebenarnya matlamat dan hala tuju mana-mana pembangkang? Dan kita tidak perlu berdolak dalih lagi, kita bercakap terus terang, mana-mana pembangkang akan menyimpan hasrat untuk mengambil alih kerajaan. Oleh sebab itulah kena ada satu kesatuan atau gabungan pembangkang yang kuat dan ampuh di Malaysia ini kerana beberapa faktor. Pertamanya, perlu ada semak dan imbang dalam parlimen, dalam Dewan Rakyat. Dan semak imbang itu bukan saja berlaku di luar parlimen, tetapi berlaku juga di dalam parlimen. Dan oleh itu adalah penting untuk Perikatan Nasional sebagai satu blok pembangkang yang sekarang ini saya rasa telah pun selesai isu kemelut siapa nak jadi pengerusi Perikatan Nasional, dan perlulah sekarang ini Perikatan Nasional memandang ke hadapan untuk membawa Malaysia ini ke arah satu jalan yang jauh lebih baik daripada apa yang serang dipimpin dan dipandu oleh kerajaan Madani yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Tambahan mungkin sedikit viewpoint saya sendiri berkenaan perkara ini.
saya merasakan sekarang ini merupakan waktu yang paling opportune atau waktu yang paling berharga sebenarnya untuk Perikatan Nasional melihat kepada membentuk satu jalur gabungan yang jauh lebih luas, jauh lebih besar dan jauh lebih ramai daripada parti-parti komponen yang berada bersama dengan mereka secara satu blok seperti mana kita kenali Perikatan Nasional sekarang ini. Dalam erti kata lain, saya ingin mengusulkan kepada pengurusi Perikatan Nasional yang baru, mungkin pengurusi yang baru perlu melihat kepada parti-parti yang berada di luar gabungan ini, seperti parti-parti kecil yang lain, Pejuang ada, Putra ada, Berjasa ada. Maaf kalau saya tinggal parti-parti lain, mungkin Muda pun boleh dipertimbangkan, mungkin juga parti PSM boleh dipertimbangkan, macam-macam parti lagi yang ada di luar itu, dan juga gabungan NGO serta jaringan-jaringan individu-individu yang berkelayakan yang boleh diserapkan ke dalam Perikatan Nasional untuk menjadi satu payung besar, bukan sahaja untuk orang Melayu tetapi juga untuk rakyat Malaysia secara amnya. Kenapa saya ingin cadangkan sebegitu? Kerana saya merasakan kalau kita tidak belajar daripada sejarah dan kita gagal untuk belajar dari sejarah, kita akan melakukan kesilapan. Kesilapan paling utama sebelum ini adalah apabila parti-parti politik yang ada ingin bertanding solo tanpa sebarang gabungan. Dan ini akan menimbulkan sedikit ketidaktentuan, kecelaruan daripada rakyat atau pengundi untuk mengundi kerana takut gabungan itu tidak cukup kuat untuk membawa aspirasi rakyat yang mengundi mereka atau aspirasi pengundi yang mengundi mereka. Oleh itu, kalau kita ingin belajar daripada sejarah, paling hampir sekali adalah pada tahun 2018 pada masa PRU yang ke-14, kita semua tahu apa yang berlaku. Gergasi yang besar dikenali sebagai Barisan Nasional yang telah memegang tampuk pemerintah negara selama hampir 60 tahun pada 2018 telah pun tumbang kerana idea yang digagaskan antara lainnya oleh beberapa parti-parti politik yang berada di luar kerajaan pada waktu itu, diketuai oleh Tun Dr. Mahathir, Pakatan Harapan 1.0. Pada waktu dan ketika itu, gabungan ini walaupun mula-mula ia satu gabungan yang loose, tidak ketat, tapi akhirnya bersama dalam satu pentas yang sama mendaftarkan diri mereka sebagai Pakatan Harapan. Ada pelbagai parti politik dalam itu, ada pelbagai NGO dalam itu, ada pelbagai gerakan rakyat di dalam itu, dan juga ada pelbagai individu berkepentingan dalam itu yang akhirnya menyumbang kepada kemenangan dan rebahnya Barisan Nasional pada PRU yang ke-14 pada Mei 2018. Kalau kita ingin belajar daripada sejarah tersebut, dan saya rasa telah pun ada acuan dan proses itu telah pun kita lihat secara betul berlaku di hadapan mata kita, why not? Mengapa tidak kita kembali kepada perkara yang sama, tapi kali ini dengan sedikit kelainan. Yang kita ingin lawan itu adalah Pakatan Harapan, dan saya percaya Pakatan Harapan yang sekarang ini sedang bergabung dengan Barisan Nasional di peringkat pusat, itulah yang harus menjadi sasaran dan target kepada Perikatan Nasional untuk ditumbangkan pada masa PRU yang saya jangka akan berlaku pada bila-bila masa. Kita tahu PRN Melaka dan PRN Johor mungkin 3, 4, 5, 6 bulan dari sekarang. Mungkin juga PRU akan diadakan serentak, kita pun tidak pasti. Itu hak Perdana Menteri untuk membubarkan Parlimen. Dari segi undang-undang, dari segi perlembagaan, itu yang dia akan buat dan itu yang dia perlu buat. Kita tidak boleh mengagak. Sebab itu budi bicara Perdana Menteri. Tapi saya percaya dengan isu-isu yang sekarang ini sedang melilit atau menyelubungi kerajaan Madani, antara isu lain yang kita akan bincangkan dalam part kedua, bahagian kedua kita hari ini, saya rasa isu-isu tersebut adalah isu-isu yang serius, isu-isu di mana rakyat perlu diberikan penjelasan, isu-isu di mana rakyat perlu diberi pemahaman, isu-isu di mana Perikatan Nasional boleh menggunakan bantuan rakyat biasa untuk bersama dengan gelombang ini untuk create satu gelombang mega rakyat untuk menolak kerajaan hari ini dan meletakkan Perikatan Nasional sebagai satu blok yang sedang menunggu atau government in waiting di Putrajaya nanti selepas PRU. So itu mungkin komen saya sedikit lah, antara perkara yang mungkin boleh dipertimbangkan dan mungkin akan dipertimbangkan, kita pun tidak tahu. Mungkin itu yang sedang dirancang oleh pengurusi Perikatan Nasional baru. So recapnya adalah hari ini 22 Februari 2026, hari Ahad Ramadan yang keempat. Kita pun dah
mendapat pengesahan jam 3 petang. Mesyuarat telah bermula, mesyuarat khas Perikatan Nasional telah bermula untuk di mana difahamkan dalam mesyuarat tersebut hadir semua parti komponen Perikatan Nasional dengan presiden parti masing-masing, dan telah diadakan perbincangan pertamanya untuk mengesahkan penerimaan perletakan jawatan pengunduran Tan Sri Muhyiddin Haji Yassin daripada posisi atau tampuk pengerusi Perikatan Nasional, dan selepas itu telah diterima secara sebulat suara oleh komponen kesemua 4 parti yang menganggotai Perikatan Nasional untuk memilih Yang Amat Berhormat Datuk Seri IR Dr. Haji Samsuri bin Mokhtar, sekarang ini naib Presiden PAS, sekarang ini Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu, dan sekarang ini sah sebagai pengurusi Perikatan Nasional yang baru. Dan saya juga difahamkan bahawa isu tentang ketua pembangkang opposition leader di Dewan Rakyat, saya rasa akan dibincangkan sesama mereka, dan satu nama akan ditimbulkan kelak untuk memimpin atau menjadi opposition leader di Dewan Rakyat. So itu yang kita boleh sahkan setakat ini. Respon seperti mana saya nyatakan tadi, saya percaya adalah positif daripada ramai pihak, termasuk daripada difahamkan, saya baca juga kenyataan media Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang merupakan salah seorang daripada pemimpin kepada 19 ahli parlimen daripada Bersatu yang telah pun meninggalkan Bersatu, saya difahamkan, ataupun mungkin tidak bersama dengan Tan Sri Muhyiddin Haji Yassin, tapi mereka juga sebagai ahli parlimen menurunkan sokongan yang padu dan rasa hormat mereka dan rasa teruja serta tahniah penghargaan mereka kepada pelantikan Dr. Sam sebagai pengurusi Perikatan Nasional yang baru. Dr. Sam sendiri telah pun membuat satu kenyataan media. Dia menyatakan ia merupakan satu tugas dan dia akan menggalas tugas yang mencabar ini dengan sepenuh jiwa dan komitmen yang ada, dan saya percaya pada waktu dan ketika ini beliau merupakan antara calon dan tokoh yang wajar diketengahkan untuk memimpin pembangkang iaitu Perikatan Nasional, insya-Allah ke Putrajaya selepas ini pada PRU yang akan datang. So itu selesai isu yang pertama. Ada apa-apa soalan berkaitan isu ini? Saya nak hirup sedikit RFT daripada Al Sultan, restoran Al Sultan di Glen Mary, Shah Alam. Ada beberapa pertanyaan, dia kurang sama je lah. Tanya Tuan Rafiq, pejuang masuklah PN ataupun Tuan Rafiq sepatutnya diangkat sebagai ahli parlimen, tapi pejuang tu di mana? Baik, terima kasih. Isu ini bukan tentang satu parti, isu ini bukan tentang satu individu, isu ini bukan tentang mana-mana individu. Isu ini adalah untuk kemaslahatan bersama, isu ini adalah isu penggabungan, isu ini adalah penyatuan. Saya tertarik apabila 2 hari yang lepas antara pihak yang betul-betul menulis dan menggesa penyatuan semua pihak, tidak lain tidak bukan Presiden Pejuang sendiri, iaitu Datuk Seri Utama Haji Mukhlis Mahathir. Datuk Seri Mukhlis Mahathir ni bukannya calang-calang individu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, dia merupakan bekas Menteri Besar Kedah 2 kali. Beliau juga pernah menjawat timbalan Menteri MITI pada satu ketika dulu. Beliau juga pernah menyandang kerusi-kerusi tertinggi dalam UMNO. Kemudian beliau tinggalkan UMNO. Beliau antara pihak yang mengasaskan Bersatu. Beliau tinggalkan Bersatu. Beliau mengasaskan Pejuang dan masih merupakan Presiden Pejuang sehingga hari ini. Apa posisi Pejuang? Adakah posisi Pejuang itu masih relevan kepada politik sekarang ini? Adakah Pejuang ini mempunyai calon-calon yang boleh diketengahkan untuk pilihan raya? Saya rasa kalau kita lihat kepada senario politik sekarang, Pejuang seperti mana juga parti-parti lain, mungkin kita kecil, mungkin kita muda, tapi saya rasa diperlukan untuk diserapkan dalam gabungan yang lebih besar. Kita harap itu akan berlaku. Walau bagaimanapun kita serahkan kepada budi bicara dan kebijaksanaan Perikatan Nasional, dan saya rasa bertitik tolak dari situlah. Kalaulah ada nak pilih jadi calon, ada dalam Pejuang tu calon-calon lain, itu semua kita akan fikirkan kemudian. Tapi masalah paling besar adalah negara ini perlu diselamatkan. Isu ini bukan tentang satu individu, bukan tentang satu parti. Isu ini memerlukan penghayatan semua pihak yang mahu selamatkan negara, yang ingin berjuang demi agama, demi bangsa, demi negara. Inilah yang diperlukan. Kita perlukan penyatuan. Kalau kita berpecah, kalau kita berderai, kalau kita bersepai, kalau kita bercelaru, kalau kita tidak bersama, maka itulah yang
dikehendaki oleh pihak lawan, itulah yang dikehendaki oleh pihak yang berkuasa. Kerana bila berkuasa dan ada perpecahan, ada perbalahan, ada persepaian, ada perpecahan, maka mudahlah untuk yang berkuasa untuk divide dan conquer. Itu yang kita tidak mahu. Kalau kita bersatu, kita boleh buat satu suara yang besar, dan suara yang besar itu mampu sebenarnya menewaskan yang jauh lebih besar daripada kita. Syaratnya kena ada penyatuan.